Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya sekali lagi, Cikgu Hazrin dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1. Baiklah pelajar, kita lihat dahulu standard kandungan. Pada kelas yang lepas, pelajar telah pun dapat menyatakan definisi reka bentuk dan teknologi. Okey, jadi pada hari ini, kita akan mencapai standard kandungan 1.1.2 iaitu menyatakan elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Yang kedua, 1.1.3 pelajar dapat menyatakan prinsip-prinsip reka bentuk. Dan yang ketiga, aplikasi prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Okey pelajar, kita teruskan dengan 1.1.2 iaitu elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Okey, apa dia elemen? Elemen ialah perkara yang dapat membantu melahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan atau lakaran. Bagi menghasilkan satu reka bentuk yang baik, seorang pereka perlu mencapai kehendak pelanggan dengan menggabungkan elemen-elemen tertentu. Terdapat 8 elemen iaitu garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang dan elemen nilai. Okey, cikgu akan terangkan dengan lebih terperinci setiap elemen-elemen berikut. Elemen garisan. Garisan ialah cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Okey, terdapat pelbagai jenis garisan iaitu setiap satunya mempunyai peranan yang tersendiri. Dalam mereka bentuk, garisan digunakan untuk fungsi-fungsi berikut. Okey, yang pertama, dengan garisan dapat membahagikan dua ruang kawasan. Cuba lihat dalam gambar rajah. Okey, lakaran pelan lantai sebuah bilik dibahagikan kepada dua ruang, bilik tidur dan tandas, hanya dengan menggunakan satu garisan. Jadi, garisan telah membahagikan dua ruang yang berbeza di dalam satu pelan lantai. Begitu juga dengan jadual di sebelah. Dengan garisan, kita dapat membahagikan antara bahan dan juga nilai wang. Okey, yang kedua, garisan juga dapat menunjukkan pergerakan arah atau aliran. Okey, lihat dalam gambar seperti papan tanda. Okey, garisan menunjukkan arah ke kiri dan juga arah ke kanan. Yang ketiga, garisan menunjukkan hubungan antara elemen. Contoh rajah di sebelah ialah salah satu komponen mekanikal yang mana gear ini mempunyai garisan-garisan yang bergabung dengan satu lagi komponen di atas. Okay. Yang keempat, garisan juga dapat mewakili ketegangan antara dua titik seperti garisan lurus pada tali gitar. Okey, di sini pelajar boleh lihat di dalam alat gitar terdapat satu garisan yang digunakan dengan ketegangan yang telah dilaraskan. Ketegangan garisan ini akan mendapat ataupun akan menghasilkan satu bunyi yang berbeza-beza. Akhir sekali, garisan juga menunjukkan kestabilan dan kerehatan. Seterusnya, garisan juga menunjukkan keseimbangan. Contohnya garisan menegak pada tali jam. G. Garisan juga menunjukkan daya gerakan yang dinamik seperti garisan serong pada kotak. KH. Garisan mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu. Dan akhir sekali, garisan juga menunjukkan objek itu dekat jika garisan tebal digunakan. Garisan nipis atau halus menunjukkan objek itu jauh. Elemen kedua ialah rupa. Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaan.
Ini bermaksud rupa mempunyai ruang kawasan yang berbeza daripada ruang di sekeliling dan bersifat dua dimensi. Terdapat dua kategori rupa, iaitu rupa geometri dan juga rupa organik. Rupa geometri lebih kepada rupa yang mempunyai sudut dan penjuru. Manakala rupa organik mempunyai permukaan yang bebas dan tidak terikat kepada bentuk yang khusus. Elemen ketiga ialah elemen bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih daripada satu permukaan. Okey pelajar, terdapat dua jenis bentuk, iaitu bentuk konkret dan bentuk abstrak atau ilusi. Objek yang mempunyai bentuk dan boleh dipegang dinamakan bentuk konkret, iaitu bentuk yang wujud dan nyata. Manakala bentuk ilusi ialah bentuk yang kelihatan tiga dimensi di dalam lakaran atau gambaran. Elemen keempat ialah tekstur. Tekstur atau jalinan merupakan satu teknik yang memberi impak atau kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan atau objek. Kesan boleh juga dirasai melalui sentuhan pada objek yang sedia ada. Contohnya, tekstur pada lukisan atau objek ialah kasar, licin, halus, kesat, lembut, keras dan berkilat. Dan elemen yang kelima ialah saiz. Saiz ialah ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Saiz boleh digunakan untuk menunjukkan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Keenam, elemen warna. Warna ialah kesan melalui pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Warna memberi kesan secara langsung kepada mata, emosi dan psikologi orang yang melihat dan menggunakannya. Oleh itu, pemilihan warna perlu disesuaikan dengan objek dan cara kegunaannya. Terdapat tiga jenis kumpulan warna, iaitu warna premier, warna sekunder dan juga warna tertier. Yang keenam, elemen ruang. Okey pelajar, ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek dengan lebih jelas. Okey, lihat dalam gambar di sebelah. Satu garisan yang bermula dari satu titik dan bercantum kembali, dan di tengah-tengah ni merupakan satu ruang. Okey, ataupun pelajar boleh dapat melihat contoh sebuah frame gambar. Di tengah-tengah akan terhasillah satu ruang. Okey, dan ruang terbahagi kepada dua jenis, iaitu ruang nyata atau fizikal dan ruang ilusi atau tampak. Baiklah pelajar, kita teruskan dengan 1.1.3, iaitu prinsip reka bentuk. Apa dia prinsip? Prinsip ialah satu konsep atau aturan yang digunakan pada elemen reka bentuk bagi memudahkan pembinaan sesuatu objek agar nampak lebih menarik dan yang penting dapat memberi kepuasan kepada pelanggan. Terdapat 10 jenis prinsip reka bentuk. Yang pertama, keseimbangan. Yang kedua, pengulangan. Yang ketiga, kontras. Yang keempat, kepelbagaian. Yang kelima, kesatuan. Yang keenam, keringkasan. Yang ketujuh, harmoni. Yang ke-8, penekanan. Yang ke-9, pergerakan. Dan yang ke-10 ialah pembahagian. Baik pelajar, prinsip yang pertama ialah keseimbangan. Keseimbangan menekankan kesamaan dan kesepadanan dari segi bentuk, berat, tarikan dan tumpuan. Terdapat dua jenis keseimbangan, iaitu keseimbangan simetri dan keseimbangan asimetri. Pelajar dapat lihat dekat sini,
Keseimbangan simetri bermaksud kedua-dua bahagian kiri dan kanan mempunyai bentuk yang sama, iaitu simetri. Manakala keseimbangan asimetri menunjukkan ketidaksamaan di sebelah kiri dan kanan objek. Seterusnya, prinsip pengulangan iaitu penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari segi saiz atau bentuk sehingga menghasilkan satu bentuk atau ilusi yang berlainan. Okey, pelajar dapat lihat dalam gambar di bawah. Okey, yang pertama, objek pensel digunakan dan disusun secara berulang-ulang akan menampakkan atau memberi hasil ilusi yang sangat cantik. Dan yang ketiga, prinsip kontras iaitu perbezaan yang ketara antara elemen warna dan juga elemen saiz. Prinsip yang keempat ialah kepelbagaian. Okey, kepelbagaian adalah aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk yang dihasilkan. Tujuannya agar menampakkan hasil reka bentuk lebih menarik. Yang kelima ialah prinsip keringkasan. Keringkasan ni ialah idea yang kompleks tapi diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas. Prinsip keenam ialah kesatuan. Kesatuan bermaksud semua bahagian elemen bergabung atau digabungkan untuk membentuk satu imej, tema atau idea yang sempurna. Dan prinsip harmoni ialah apabila kita melihat sesuatu yang dapat memberikan keamanan dan kedamaian. Okay, baik pelajar, yang terakhir pada hari ini ialah 1.1.4 iaitu aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Sebelum kita melakar suatu produk, pelajar seharusnya menguasai semua prinsip reka bentuk supaya produk yang kita hasilkan nanti dapat menarik minat pelanggan. Okey, jadi pada hari ini pelajar perlu melakukan satu tugasan. Okey, contohnya, pelajar perlu mereka sebuah jam dinding berbentuk jam tangan. Jadi, lakukan langkah-langkah berikut. Okey, baik pelajar. Untuk tugasan ini, pelajar boleh merujuk dalam buku teks muka surat 12. Okey, mungkin lebih jelas. Langkah pertama, kita lihat bersama-sama. Pelajar perlu pilih elemen rupa yang sesuai, contohnya rupa bulat dan juga oktagon. Okey, langkah 2, pelajar perlu pastikan lakaran itu mengikut prinsip reka bentuk, contohnya lakaran yang ringkas dan juga seimbang. Okey, ini adalah contoh tugasan yang perlu pelajar lakukan. Pelajar hanya perlu melakar semula gambar jam dinding mengikut langkah-langkah yang telah ditunjukkan dalam rajah ataupun dalam buku teks muka surat 12. Okey, kita lihat sama-sama. Kita mulakan tadi dengan memilih rupa atau bentuk objek asas. Okey, rupa bulat dan juga rupa oktagon. Bagaimana menghasilkan bentuk oktagon? Okey, langkah 1, menghasilkan beberapa garisan dan mencantumkan garisan tadi dan terhasillah satu bentuk oktagon. Okey, seterusnya masukkan rupa bulat menghasilkan bentuk 3 dimensi. Langkah 4, pelajar perlu lakarkan pada bahagian tali atas dan juga bahagian bawah. Dan akhir sekali langkah 5, pelajar perlu menghasilkan ataupun membuat perincian pada lakaran. Jadi apa yang saya nak pelajar buat? Pelajar hanya perlu melakar semula gambar jam dinding mengikut langkah-langkah yang saya terangkan tadi. Di sini, pelajar dapat lihat prinsip yang digunakan dalam pembinaan jam dinding ini adalah ringkas pada rupa dan bentuk jam. Kesatuan pada jarumnya
Okey, pengulangan dan harmoni pada tali dan tepi jam di samping elemen bentuk, saiz dan ruang. Okey, jadi kat sini terhasillah gabungan prinsip dan juga elemen dalam menghasilkan satu reka bentuk jam dinding yang berbentuk jam tangan. Okay, baik pelajar, sekian sahaja untuk kelas hari ini. Pelajar perlu menyiapkan tugasan dan menghantar tugasan yang telah diberikan, dan peringatan, saya akan rekod segala penghantaran tugasan yang telah saya beri. Jadi saya minta bersama anak-anak satu alfa untuk menyelesaikan tugasan dengan baik. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.